Alfia Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi anak anda Ustaz Jeff, yang dimuliakan teman-teman pengurus pentadbir kepada madrasah ini, kepada ibu-ibu, kepada ayah-ayah, dan khususnya anak-anak yang disayangi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mula sekarang pukul 9.45, kita akhirkan nanti 10.45. Saya tidak akan ambil masa lebih daripada 1 jam ya. Saya berada di sini hari yang keempat. Saya datang hari Khamis malam Jumaat, dan ada program kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, disusun oleh teman yang saya jumpa baru sekali dalam hidup ini. Teman ini tinggal di Kuala Terengganu, tapi dia boleh susun seluruh program saya, termasuk Sabah Sarawak dia nak susun. Saya tak tahu lagu mana dia susun, saya tak tahu lagu mana dia kontak orang di mana pun, tapi yang pastinya kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib di masjid yang berbeza-beza. Last week, minggu lepas, saya berada di Al-Ustaz. Alhamdulillah, dia susun. Saya bagi khutbah dan tazkirah khutbah dan mengimamkan salat di Masjid Al-Bukhari, Yayasan Bukhari. Dan selepas itu dia satu masjid dargar, masjid dargar besar masjid. Satu saf dia tuan-tuan, satu saf punya panjang saf dia, satu saf 160 orang satu saf. Woi, masjid dargar. Alhamdulillah. Mereka boh saya, mereka anjur saya, mereka jadualkan saya. Pusing satu Al-Ustaz sampailah kepada Jitra dan sebagainya. Balik, minggu ni mai pula. Target kali ni di Kulim, Bandar Baru. Dan insyaAllah esok di Parit Bunta Asad. Lepas tu pulang ke Kuala Lumpur. Minggu depan pula, orang yang sama, Kuala Terengganu, yang duduk di Kuala Terengganu tu, rancangkan kami berada di Mantin, di Seremban, Negeri Sembilan juga 4 hari 3 malam. Dan minggu yang berikutnya lagi di Jasin, Melaka, di Bandar Jasin, di Bandar di Tanjung Keling, berbagai-bagai di tempat di Melaka juga dibuat, dikendali, dijadual, diurus oleh teman yang namanya Muhammad Asmadi, yang saya baru jumpa dia sekali dalam hidup ni. Itulah orang usaha untuk agama, tuan-tuan ya. Dia tak mau dikenali, dia tak menonjol, tapi kerjanya jalan. Dia tak menonjol, tapi programnya berjalan. Dia tak menonjol, tapi kesan daripada apa yang dibuat secara hidden, somewhat hidden begitu ya, tersembunyi. Tapi Allah Maha mengetahui. Malaikat-malaikat Allah Maha mengetahui. Malaikat langit dan bumi Maha mengetahui, insya-Allah. Jadi saudara, saya dijadualkan antaranya di sini. Saya tak tahu di sini sama ada jadual dengan dia atau dengan dia, saya tak tahu. Saya tak tahu apa. Saya tahu hadirkan diri saja. Bersama dengan rakan, tuan-tuan dan puan, bawa kereta daripada Kuala Lumpur, kan? Depa bantu sikit kan ya. Jadi itulah saya serah diri saya.
Dan saya janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hujung-hujung usia ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima saya dan dimasukkan saya, sudah dicatat oleh malaikat nama saya sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah permintaan saya kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. So, saudara, insya-Allah ya, bila kita berdepan dengan dua jenis kumpulan manusia ni, satu anak-anak, satu tok nek tok wan kepada anak-anak, bukannya senang nak cari the median line, nak bercakap anak-anak pun boleh faham, yang umur masa lagu saya ni pun boleh faham kan ya. Tapi apapun ya, untuk nak cari common denominatornya, saya nak cerita tentang Islam. Kita tak boleh hidup tanpa Islam, kita tak boleh dilahirkan tanpa Islam, kita tidak boleh dibesarkan tanpa Islam, kita tidak boleh didewasakan tanpa Islam, kita tidak boleh dituakan tanpa Islam, kita tidak boleh disakitkan tanpa Islam, kita tidak boleh dinazakkan tanpa Islam, kita tidak boleh disakaratul mautkan tanpa Islam, dan akhirnya nyawa kita tidak dicabut tanpa Islam. Sebab itu Islam ni sangat besar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada satu pun, seluruh sistem cakrawala dengan seluruh bintang-bintang, bulan-bulan dan seluruhnya, tak dapat menyamai kehebatan satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Inna din 'indallahil Islam. Din di sisi Allah tak ada dua, tak ada tiga, adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan pilih yang lain selain daripada Islam. Allah tak terima. Kalau kamu ambil juga pilihan selain daripada Islam, kamu dimasukkan kumpulan khasirin, kumpulan yang rugi dunia dan rugi di akhirat. Jadi malam yang pertama saya main, yang baru ni, hari Khamis malam Jumaat, saya berikan satu program dengan Seriti. Seriti tahu Seriti? Sekolah Rendah Islam di Kulim, di Bandar Kulim tu. Ada 293 pelajar berjumpa dengan mak pak dan mereka. Dan saya kata kepada mak dan pak tu, mak pak yang ada di sini, yang tak ada di sini, sudah memilih, sudah buat keputusan yang paling tepat. There is no other decision that you have made which is so tepat as this one. Tak ada pilihan yang paling tepat. Nak beli apa pun itu bukan pilihan tepat. Nak berniaga pun itu bukan yang paling tepat. Nak gaji besar mana pun, kita usah, itu bukan pilihan yang paling tepat. Nak isteri lagu mana pun itu bukan pilihan yang paling tepat. Tapi pilihan yang paling tepat ialah Islam. Saya bagi tahu mak dan ayah, dia hantar anak kat sini daripada darjah 1 sampai darjah 6. Seriti ni darjah 1 sampai 6. Di bawahnya dia panggil pasti. Kalau dalam tu pasti tu taska tadika, lepas tu darjah 1 namanya Seriti. Saya kata, anda semua sudah membuat pilihan yang sangat tepat. Dan kalau anda tidak buat pilihan ini, nanti anda di hujung usia umur 40, 50, 60, tak cukup tisu nak lap air mata, tak cukup tisu, tak cukup towel nak lap, nak sapu air mata yang mengalir hari-hari. Pasal anak kita derhaka kepada Allah, anak kita derhaka kepada Rasul, anak kita derhaka kepada mak dan ayah, anak kita derhaka kepada tok dan tuan, anak kita derhaka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, cerita anak derhaka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa orang anak-anak kita, saya sebutkan, tuan-tuan, perempuan nak masuk kereta kan, nak pergi keluar lah, katakan nak pergi dengan anak, dengan menantu, nak keluar dengan cucu, ada 2-3 orang. Berapa orang, 2 orang anak yang ada di rumah berlari temani Tok Wan, Tok Nek yang nak naik kereta tu, bukakan pintu kereta untuk Tok Wan, Tok Nek ni.
Habis tuan tu ni masuk kereta dengan hormat, tutup pintu kereta dan melambaikan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamatlah nenekku, selamatlah tuanku. Bagi tahu saya, anak yang mana? Anak yang mana waktu makan tu, waktu makan. Dia waktu makan cerita waktu makan ni. Anak yang tidak akan buh nasi di lidah depa sebelum mak dan ayah, mak terutamanya, menyuap makanan itu terlebih dahulu. Kan? Waktu mak menyuap makan terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan, anak ni kelin, mata anak ni kelin. Bukan kelin apa? Kelin pinggan mak, pinggan ayah. Apalagi nak ditambah pada pinggan mak, pinggan ayah. Dan anak duduk di sebelah tu perhati mak dan ayah. Apalagi perintah ayah dan mak untuk majlis makan ini, untuk menyenangkan hati ibu dan ayah. Itu mentaliti anak-anak. Esok masa tuan-tuan terbaring tu, saya pun dah tua, sangat tua dah tuan-tuan ni. Esok kita dah terbaring, tak boleh urus diri sendiri. Kita perlukan anak yang soleh, anak yang solehah. Bersedia tanpa disuruh. Tuan-tuan, basuh najis, pegang dubur tu ibu dan ayah tu. Tak mau pakai glove. Sebab ibu dulu basuh berak aku tanpa glove. Najis yang bau lagu mana pun bagi dia, najis itu wangi, macam ada perfume. Saudara, dengan redha hati, dengan seronok, seronok nak buat lagi. Itulah anak yang saleh, anak yang saleh. Cari anak ini sekarang ini. Tuan-tuan cari anak ini. Kita tuan-tuan ada anak 4 orang. Kita dah umur 60-70 orang. Kata-katalah kita duduk rumah sendiri. Kita ada appointment hospital, ada appointment hospital, ada appointment klinik, berbagai-bagai appointment. Depa tolak menolak. Abang Pila. Aku tak ada. Aku ada appointment. Aku nak keluar ni, aku nak pergi ni. Alhamdulillah. Dulu aku buat, takkan termini aku nak buat. Tolak menolak. Tambah kata nak duduk rumah anak, tuan-tuan. Anak nampaknya mengangguk, tapi menantu tuan-tuan pandang tulis sebelah kanan gitu. Jangan duduk dengan mereka. Tak cukup tisu nak lap air mata nanti. Jangan. Sebab itu perempuan tuan-tuan telah pilih duduk di sini. Saya nak katakan ini pilihan yang tepat, sangat tepat. Tak ada kalau tuan-tuan duduk di rumah dengan suasana rumah, saya tak tahulah rumah saya dengan suasana rumah. Bila nak baca Quran? Bagi tahu saya. Dulu sebelum mai sini, tuan-tuan baca Quran satu hari 1 juzuk. Kalau tak mai sini, adakah tuan-tuan tiap-tiap waktu akan sembahyang berjamaah di satu tempat di masjid ni? Walaupun rumah kita dengar, lebih jelas lagi dengar, qamat pun dengar. Tapi suami tak pergi masjid, menantu tak pergi masjid, anak tak pergi masjid, dan kita pun tak pernah diusung ke masjid. Tapi di sini programmingnya berbeza sekali. Someone is doing the program for you. You are just making yourself present. Itu saja. Ustazah dah rancang, semua dia dah rancang. 8 tahun dah dia rancang ni, sudah dah rancang. Guna kepala dia, guna otak dia, guna pemikiran dia, nak rancang. Bukan untuk dia, untuk umat, supaya dia dapat nanti bahan bukti daripada Allah, nak tunjuk pada Allah. Ustaz Jan nak tunjuk pada Allah bahan bukti untuk membolehkan bahan bukti itu menjadikan dia ahli syurga. Apa bahan buktinya? Ni besar ni bahan bukti ni. Apa bahan buktinya? 50 ada warga emas. Apa bahan buktinya? 50 ada ni anak-anak tahfiz. Apa bahan buktinya? Nun, bangunan-bangunan yang didirikan, yang akan didirikan lagi 15 ekar di kawasan ini. Semuanya menjadi bahan bukti. Selai lalang itu menjadi bahan bukti. Tuan-tuan, akak-akak lalang itu, akak serabut tu, berapa banyak akak serabut tu, tiap-tiap satunya menjadi bukti bahawa Ustaz Jar telah melakukan sesuatu untuk membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Balik tentang pilihan. Allah Subhanahu wa taala bagi kita makhluk ni berapa trilion makhluk. Makhluk yang besar ialah sistem cakrawala. Matahari, bulan tu makhluk besar. Makhluk besar lapi, gunung, ganang, bukit, bukau, laut,
Hak tu yang besar-besar tu. Sampailah yang kecil-kecilnya makhluk mikroorganism. Tu kuman-kuman COVID itu mikroorganism. Tak boleh tengok dengan naked eyes. Dia kena tengok melalui mikroskop. Berapa trilion, bukan trilion, septilion namanya. Berapa septilion ciptaan Allah. Tapi yang paling hebat, yang paling agung namanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Insan dari pekerjaan yang sebaik-baiknya, rambut puan-puan sebaik-baiknya, kenin puan-puan sebaik-baiknya, kulit puan-puan sebaik-baiknya, darah puan-puan sebaik-baiknya, kaki puan-puan sebaik-baiknya. Tak ada satu zarah kaki kita ni sama dengan lembu dan kerbau. Tak ada. Sebaik-baiknya. Tapi boleh diturunkan kepada peringkat serendah-rendahnya atas nama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita ini daripada Bani Adam, kita yang terbaik. Walaqad karamna Bani Adam, yang terbaik. Dimasukkan dalam dunia ni yang terbaik, diberi makan yang terbaik, semuanya yang terbaik. Atas keterbaikan itulah Allah mahukan kita hidup ini duduk di tempat yang terbaik, duduk di suasana yang terbaik, duduk dalam suasana persekitaran ekosistem yang terbaik, bersama dengan orang-orang yang terbaik, bersama dengan orang alim-alim ulama warisatizah yang terbaik, bersama dengan teman-teman jiran-jiran sepondok sebelah pondok dengan kita yang terbaik, untuk kita menjadi insan yang terbaik, bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Tuan-tuan dan saya mesti bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Jangan tidak, tuan-tuan, jangan tidak. God has given us almost everything. God has given me almost everything. Almost everything. The thing that I wanted, God gave me. The thing that I do not want, also Allah gave me. Apa yang Allah tak bagi saya? Allah bagi jasad yang baik kepada saya. Umur 75 tahun, tuan-tuan. I'm still going around, I'm still running around, I'm still kicking around. Yang terbaik. Pikiran yang terbaik. Saya ada PhD. Saya ada master, saya ada PhD. Yang terbaik. Saya belajar dulu anak-anak A semua. Yang terbaik. Dan Allah bagi yang terbaik. Isteri yang terbaik, anak yang terbaik. I got 8 children. Saya ada 15 cucu. Yang terbaik. Menantu yang terbaik. Tapi kalau Allah bagi yang terbaik, saya tidak gunakan keterbaikan itu untuk menjadi insan yang terbaik di sisi Allah. Apa Allah kata? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fatarabbasu, kata Allah, tunggu kata Allah, tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu, kata Allah. Aku diberikan yang terbaik, tapi tidak menggunakan keterbaikan itu untuk berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Tunggu sehingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada golongan ini yang dimasukkan golongan fasik. Janganlah jadi kumpulan fasik. Kita tidak dilahirkan untuk jadi manusia fasik. Kita tidak dibesarkan untuk menjadi manusia fasik. Kita didewasakan bukan menjadi manusia fasik. Kita dituakan untuk bukan menjadi manusia fasik. Kita dituakan dan disakitkan dan dimatikan bukan untuk menjadi manusia fasik. Saudara, balik tadi keputusan yang tuan-tuan buat. You have made right choice. You come here, you have made decision. I'm sure you consulted, each one of you consulting each other. The wife consulting the husband consulting the wife. Untuk datang bermestautin di sini. Kalau boleh mati di sini. Dan kita tengok.
Pagi-pagi tuan-tuan sudah dibangunkan, semuanya ada qiyamul lail. Saya yakin tahajud tak pernah tinggal. Cuba kita tulis di belakang waktu kita berada di rumah kita, di kampung kita, di mana qiyamul lailnya? Padahal tahajud ini, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sallu bil lail walau raka'ah. Sembahyang malamlah, tahajudlah kamu, walaupun kamu mampu melakukan satu rakaat. Buat walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Kalau tuan-tuan tak datang di sini, ada kita tak kenal apa tahajud. Kalau tuan-tuan tak datang sini, kita tak kenal apa dia sembahyang sunat isyraq. Kalau tuan-tuan tak datang sini, kita tak kenal apa dia sembahyang duha. Tapi di sini dengan anak-anak ini, kita dicabar oleh anak-anak ini. Anak-anak ini umur 12 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Saudara, dengar bacaan Fatihah mereka, compare dengan bacaan Fatihah kita. Tadi saya sebut dalam kuliah subuh. Kalau kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ke bacaan tu? Apa yang salahnya apa? Ha. Bukan ha. Ha. Alham. Alham. Kalau nak ikut cara Arab, bukan alham. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan a. Bukan hamzah. Bukan alif. Tetapi ain. Kalau tuan-tuan tak datang sini, perempuan tak datang sini, sampai mati kita tak betul baca Fatihah. Dan Fatihah itu syarat sah rukun kepada sembahyang. Orang yang baca Fatihah satu huruf tidak betul dibaca, tidak betul disebut, dan tidak berguru, tak mau baiki, walaupun satu huruf, tak sah salatnya. Dengan syarat dia tak mau membaiki kesilapan-kesilapan dalam rukun syarat sah sembahyang membaca Fatihah. Ini namanya rukun qauli, rukun qauli, rukun disebut. Saya selalu sebut. Kalau waladdallin, bukan waladdo, bukan dal. Ada yang kita baca kadang imam baca waladza, bukan za. Dod, dod, waladdallin, dod. Saudara, kita nak mati dah. Saya rasa sebagian besar ni darah tinggi ni, sebagian besarnya kencing manis, sebagian besarnya sakit sendi, sebagian besarnya sakit pinggang, sebagian besarnya sakit lutut. Hak tu boleh bergerak lagi. Takkan nak sampai kena stroke baru nak bergerak datang untuk menyembah Allah. Bila dah stroke ni, mulut dah herot. Tahu herot? Herot. Orang Kedah kata apa? Herot. Herot dah. Lidah dah pendek ke dalam ni. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut Fatihah tu. Tak boleh jalan-jalan pun gini, jalan pun gini. Baru nak sembah Allah, baru nak rukuk dan sujud menyembah Allah, baru nak teriak terhadap Allah. Lah ni anak-anak ni tuan-tuan, anak-anak ini mak pak depan ni sudah buat satu keputusan yang sangat tepat. Saya ada satu mahatafiz di Kuala Lumpur Taman Tun, namanya IQKL. Ini dekat 27 tahun yang lalu. Saya kendali dalam 13 tahun, lepas itu saya bagi satu komiti kendalikan. Yayasan Bukhari binakan bangunan 7 tingkat, tuan-tuan. Sekarang ni ada 263 orang, laki-laki dan perempuan. Namanya IQKL, Institut Al-Quran Kuala Lumpur. Jadi saya faham sangatlah. Saya faham sangat gendang-gendutnya anak-anak kita yang tahfiz. Saya faham psikologi mereka.
Saya faham masalah mereka. Saya faham kemahuan mereka. Saya faham apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka. Alhamdulillah. Tapi more mereka dah letak mereka sini. That was the right decision. Very, very right decision. No. Allah SWT berikan kita sebagai manusia ini satu kelebihan. Yang kelebihan ini tidak diberi kepada haiwan, tidak diberi kepada tumbuh-tumbuhan, tidak diberi kepada batu-batan, tidak diberi kepada laut, tidak diberi kepada sungai, tidak diberi pada gunung, tidak diberi pada bukit, tidak diberi kepada hutan, tidak diberi kepada... Tak ada. Hanya diberi kepada manusia. Apa kelebihan itu? Kelebihan itu ialah human beings, the homo sapiens, manusia ni are given satu kualiti dalam hidup mereka untuk membuat keputusan. Haiwan tak buat keputusan. Ikan di laut, jerung tak buat keputusan. Gunung ganang tak buat keputusan. Matahari, bulan, bintang tidak buat keputusan. Yang boleh buat keputusan ialah insan, manusia. Tadi perempuan datang hari ini Sabtu hari ini datang tadi, nak pakai tudung yang kekuningan-kuningan ke, kehitam-hitaman ke, kegeri-gerian ke, kekuning-kuningan ke, nak sesuaikan dengan baju macam-macam color, tompok-tompok baju itu. Daripada 5-6 tudung itu kita pilih yang antaranya kuning ayak. Kan buat keputusan. Depan pondok kita ada 3. Selipar ada, sandal ada, kasut pun ada. Buat keputusan. Pakai selipar saja datang sini. Tinggal sandal, tinggal kasut. Buat keputusan. Itu kecil. Tapi keputusan yang paling besar, dan you have made a decision, it is a right decision, ialah datang ke pondok ini. Pondok Al-Faizin. Inilah keputusan tepat untuk anak-anak. Inilah keputusan tepat untuk kita semua. Pasal apa saya kata keputusan tepat? Yang pertama tuan-tuan, di sinilah tempatnya akan berlaku proses sebelum kita mati. Mesti ada 3 perkara. Apa dia? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Pertama, sayang Allah. Di sini daripada pagi sebelum subuh, yang keluar daripada mulut kita kata-kata sayang Allah. Kita keluar teriak, air mata keluar sebutiak 2 butiak pagi ini, sayang Allah. Kalau di rumah, kecuali bergaduh dengan suami, baru kita teriak. Selain daripada itu kita tak teriak. Mau mati pun kita tak teriak. Di sini mudah mengalir air mata. Pasal di sini adalah tempat orang beriman mendekatkan diri kepada Allah. Di sini tempat orang yang beriman, insya-Allah digambarkan. Orang yang beriman itu tuan, salah satu ciri dia, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Siapa dia? Mereka yang menyendiri dalam hidup. Waktu menyendiri ini mereka merasakan kerdilnya depa, agungnya Allah. Atas nama kerdilnya depa, agungnya Allah, meleleh air mata, mengalir air mata, Dan air mata yang mengalir pagi tadi itu boleh memadamkan api neraka 70,000 tahun. Tuan yang penisiannya, kita buat decision. Saya kata tadi, manusia diberikan kemudahan untuk membuat decision. Tapi decision yang paling besar yang kita kena buat pagi ni kalau belum buat lagi, walaupun dah duduk sini setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak buat lagi decision. Pagi ni kena buat decision. Apa dia? Decision untuk menentukan isteri dan suami dan anak-anak menjadi ahli syurga Allah. Keputusan untuk kita semua menjadi ahli syurga. Kalau tuan-tuan tak main sini, tak terfikir nak buat keputusan tu.
Kalau tuan-tuan tak mesej lagi, fikir pagi-pagi bangun nak pergi Econ Safe, nak pergi Lotus. Kalau start tu apa-apa tu, Aman apa? Aman? Aman Central. Ada pun dia punya apa ni, investor dia ada kat sini. Aman Central. Tapi kita buat decision, besar decision ini untuk kita tinggal rumah, tinggal anak. Sekarang aja tinggal cucu, tinggal anak, tinggal rumah, tinggal kerja, tinggal sahabat-sahabat, tinggal mama, kedai mama tinggal, 7-Eleven tinggal, Speedway tinggal. Kita datang dekat sini. Di Al-Faizin ini. Bukan senang nak buat keputusan. Tuan-tuan kalau cerita dengan teman-teman kita, aku duduk Al-Faizin tu, tinggal rumah, tinggal anak, tinggal semua ni. Aku bangun pukul 4:30 pagi sampai aku tidur semula pukul 9 malam. Tak ada cerita lain, cerita Allah, Allah, Allah. Nanti teman-teman kita tuan-tuan dengan sinis kata, hang ni betul ke? Betul ke hang ni? Hang fikir ni betul ke? Tapi tuan-tuan sudah membuat decision. Kalau 1000 orang kata tak betul, Allah kata betul. Kalau satu dunia sekarang ni ada 7.4 billion world population, kata tak betul, tapi Allah kata betul, maka ianya menjadi betul. Rasul kata betul, maka ianya menjadi betul. Dan saya yakin Allah mengiyakan, Rasul mengiyakan keputusan tuan-tuan dan perempuan datang ke tempat ini. Yang ketiga tentang buat keputusan ni. Setelah buat keputusan hari ini, dia jadi historical, historik. Mati, orang kampung cakap, orang tak kampung cakap, anak cakap, cucu cakap, mak ayah mati di Al-Faizin. Itu tuan, a true different wavelength, different wave kepada masyarakat. Mak pak mati di Al-Faizin. Kenapa mak pak tinggalkan rumah, tinggalkan banglo? Kenapa mak pak tinggalkan motosikal besar ni, kereta mewah ni? Kenapa mak pak tak lagu manusia lain, tak lagu jiran yang lain? Sebab tuan-tuan, jiran yang lain, manusia yang lain, mungkin itu pilihan manusia, tapi tuan-tuan dan perempuan inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang di sini hari ini, saya datang hari ini tuan-tuan, bukan rancangan saya, Allah pilih. Besok hari yang keempat saya berada di Pahang, di Kedah ini, Allah pilih. Saya datang Al-Faizin, tak pernah terfikir tuan-tuan saya nak jumpa Ustaz Jeff ni, yang saya kenal dah lama dah Ustaz ni. Tapi hari ini saya jumpa dia. Hari ini saya pergi tempat dia. Hari ini saya jumpa dia ni pergawati-pergawati Allah ini. Allah pilih. Dan Allah pilih, biasanya pilihan Allah will go no wrong. Allah has never made a wrong decision. Never. Allah always right. Rasulullah sentiasanya benar. Sentiasanya benar. Manusia macam Hasan Ali ini sentiasanya silap. Yang keempat, tentang making decision ni. Saudara buat decision ini untuk mempertembungkan dua dunia. Sesuai dengan doa kita. Macam mana doa kita? Nak berjaya dua-dua dunia ni. Macam mana doa kita bunyi dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi adik, lagi macam mana bunyi dia dek? Wa fil akhirati wa qina azabannar. Ya Allah, berjayakan aku di dunia. Ya Allah, berjayakan aku di akhirat. Dan jauhkan aku daripada bakaran api neraka.
Itulah keputusan yang tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kecil ni buat. Yang kelima, tentang decision ni. Saudara-saudara, saudara buat decision ni, menantu saudara pun terfikir, ish, betul aku buat decision macam itu. Adik abang pun terfikir, ish, mereka buat decision gitu. Mereka senang dah. Mereka dua-dua suami isteri, pencen dua-dua tu dekat 8,000 pencen mereka. Ish, tapi kenapa mereka nak bersunyi-sunyi? Kenapa mereka nak melarikan dunia daripada realiti kehidupan yang biasa ini? Tuan-tuan, kita bukan nak lari daripada kehidupan. Kita nak lari daripada kedurjanaan dunia. Yang faham, tuan-tuan faham tak? Kita nak lari daripada kedurjanaan dunia. Dalam kata lain, lari daripada maksiat-maksiat ni. Celek mata maksiat. Berhubung dengan jiran, cerita maksiat. Apa maksiatnya? Kemarin minggu lepas, kita pergi kenduri kahwin. Mengutuklah tu. Pengantin perempuan guna 2 mak endam. Keluar-keluar pucat pengantin tu. Dah. Yang hak dengar tu pun, lepas tu. Ha. Oh, ha. Mak dia kata apa? Pak dia kata. Lepas tu. Itulah kita. Sambil-sambil sidai baju, kutuk orang. Dalam majlis-majlis, kadang-kadang dalam surau pun kutuk orang. Tak nak. Kita tak mau dah. Kita nak pilih satu jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wallahu waqasabikum la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain mempersempangjauhkan kamu jalan yang lurus yang pernah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang perempuan pilih, yang tuan-tuan pilih, yang anak-anak ni pilih. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan Nabi, inilah jalan sahabat. Inilah jalan tabi'in, inilah jalan orang alim. Inilah jalan yang dibuat oleh Ustaz Jeff. Boh tuan-tuan dan perempuan kat sini ni, ini jalan dia, ini jalan dia. Dan saya tengok keliling, Masya Allah, cantik, memang cantik. Saya nampak ada sistem, saya nampak ada cara, saya nampak up to date. Saudara, kita tak perlu fikir. Tuan-tuan datang sini tak perlu fikir apa nak buat, siapa nak buat, duk lagu mana, pondok lagu mana, masjid di mana, berapa jauh masjid daripada pondok, makan di mana, sajiannya di mana, masak di mana, seluruhnya saja dah fikir. Mana nak cari? Kita suami kita pun tak nak fikir ni. Tuan-tuan dah perempuan dah kahwin 30-40 tahun. Pernah suami kita fikir ni? Ni lagu Ustaz Jeff fikir ni. Tak ada. Kita ada menantu 4-5 orang dengan anak kita, profesional semuanya. Mereka tak fikir ni. Dia tak fikir mak yang nak mati ni, mereka sendiri akan mati. Jadi Alhamdulillah, saudara yang saya muliakan sekalian, yang akhirnya tentang pilihan ini. Pilihan ni tuan-tuan, kita dalam dunia ni, tuan-tuan dan saya serupa lah. Banyak exam kan. Ingat tak dulu masa kecil-kecil ada namanya peperiksaan darjah 6. Exam. Lepas tu pokok peperiksaan berapa lagi? Tingkatan 3. Exam. Lepas tu tingkatan 5. Exam. Masuk universiti. Exam. Master's degree. Exam. PhD. Exam. Itu dunia. Tapi ada satu exam besar. Tuan-tuan, masuk saja kubur,
kena jawab 5 soalan. Saya tak bercadang lah nak bagi soalan, nak jawab soalan tu. Tapi soalan yang pertama ialah Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tuan-tuan perempuan tak mai sini dengan tak boleh baca Quran, bolehkah jawab soalan tu? Siapa Tuhan kamu? Kalau salat Zuhur salat, asar tak salat, maghrib salat, isya tak salat, yang biasanya isya sembahyang salat, subuh tak salat, bolehkah jawab Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bolehkah jawab? Puasa tak qada lagi. Perempuan daripada perempuan nak darah sampai lah dia tak qada puasa. Macam mana? Macam mana? Salat tak qada. Anak darah kita sembahyang kita tak jaga. Sampai dah kahwin, awal-awal kahwin tak jaga salat. Macam mana? Ilmu kosong. Suami perempuan dah kahwin dekat 40-45 tahun, suami tak pernah buka satu buku di depan tuan tentang agama. Buku fiqh dia tak buka, buku tauhid dia tak buka, buku tasawuf dia tak buka, buku akhlak dia tak buka. Suami mana yang buka, bagi tahu saya? Ni dah. Tapi di sini subuh buka, duha buka, maghrib ada kuliah. Kan? Dengarnya waktu Ramadan baru ni, dengarnya ada 90 program. Macam mana tuan? Tuan Abdul Rahman? 90 program? 90 program! Hari ada berapa hari? Jumlah hari ada berapa? 30. Program 90. Puan dia asal daripada mana puan? Al-Ustaz. Adakah agaknya di Al-Ustaz mana-mana pertubuhan yang Ramadan baru ni ada 90 program? Tanyakan. Puan daripada mana puan asal? Al-Ustaz juga? Puan? Johor Bahru? Johor Bahru? Di mana? Skudai. Dekat universiti. Skudai datang, Johor Bahru datang tuan-tuan. Masya Allah. Lagi jauh tuan-tuan datang, lagi banyak langkah di sini, lagi mulia tuan-tuan dan puan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak kata Ustaz tak mulia, mulia. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lagu mana nak jawab? Soalan yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Suami kita kahwin 40 tahun tak pernah cerita tentang Nabi, tak pernah sebut sejarah Nabi, tak pernah sebut isteri Nabi, tak pernah sebut namanya ghazwah peperangan yang diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah namanya. Kita tak tahu. Kita tak kenal Nabi. Dengan duk katalah kita tak kenal Nabi. Macam mana di padang masa nanti Nabi nak kenal kita? Dekat sini Rasulullah tu disebut pagi-pagi lagi disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad. Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Imam jawapannya bukan sebut nama imam. Khalid kan nama imam, Muhsin kan nama imam, Ahmad kan nama imam, Abdul Rashid kan nama, bukan itu. Al-Quranu imami, Quran itu imamku. Macam mana Quran? Kalau kita duduk di rumah kita sampai mati di rumah kita, daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas, tak hafal-hafal lagi tuan-tuan. Tak hafal-hafal lagi. Macam mana? Umur dah 69, tak hafal lagi. Macam mana kita? Ada sahabat saya yang selalu saya cerita, ada orang ustaz
baru meninggal umur 84. Puan ni, dia baru saja meninggal dalam sebulan, tak sampai sebulan lagi pun. Kawan saya, 84 tahun umur dia. Nama dia Haji Zakaria Haji Osman. Anak 8 orang. Semua anak dia profesor belakang. Sangat berjaya. Profesor di Dubai, profesor di UAE, profesor di Saudi, profesor di Jeddah, profesor di Riyadh. Anak-anak dia semuanya berjaya. Hebat-hebat anak-anak dia. Tapi yang namanya Zakaria ni, kita panggil Pak Ya ni, orang Al-Ustaz. Masa umur dia 81-82 tahun, dengan isterinya, dia boleh bawa kereta, Cik Rahman, dia boleh bawa kereta, Tuan Haji Rahman, dia boleh bawa kereta pihak Al-Ustaz, tidur semalam Al-Ustaz, balik dia sendiri bawa kereta. 82 tahun. Dia tak pernah sakit, tak pernah masuk hospital. Sakit-sakit ni terus bawa maut. Tuan-tuan nak tahu kualiti dia. Dia masjid sama masjid dengan saya, Masjid Al-Ghufran, Taman Tun Dr. Ismail, tempat saya. Dia orang yang pertama datang ke masjid. Orang yang pertama datang masjid. Tok Siak tak main, dia sudah main masjid. Dia pegang kunci masjid. Dan dia orang yang terakhir meninggalkan masjid. Dia pegawai kerajaan dulu, pegawai tinggi kerajaan. Apa dia buat selepas solat? Pada tiang besar tu, dia ambil rehal besar. Pasal situ masjid situ, Quran-Quran besar, semua Quran besar, saiz besar. Ambil Quran, letak atas rehat, dia pun bersandak sikit kat tiang. Satu hari tuan-tuan dia khatam 5 juzuk. 5 juzuk. 6 hari dia khatam Quran, 6 hari dia khatam Quran, 6 hari dia khatam Quran, 6 hari dia khatam Quran. 5 juzuk, 1 juzuk 20 muka surat. 5 juzuk berapa muka surat? Berapa muka surat 5 juzuk? 200 100 Jangan tambah pula. 100 muka surat. Kalau tuan-tuan perempuan tak mai kat sini, sebaris pun tak baca. Itu beza dia. Itu saya kata, you have made right decision. God has chosen you. God that did the choosing. Jadi saudara, saya tanya dia, dalam sejarah Pak Ya ni tak pernah sakit. Pasal apa Pak Ya? Apa ramuan Pak Ya hidup ni? Quran san. Dia begitu aja. Dengar cerita sekelah kerap balik Al-Ustaz. Ustaz tak ada pemandu, Ustaz sendiri bawa isteri dengan isteri. Pergi sana Al-Ustaz, balik tidur semalam, kita balik Kuala Lumpur. Ustaz sendiri pandu kereta. Umur 80. Mana dapat kekuatan itu Ustaz? Kadang-kadang saya panggil Ustaz dia bukan Ustaz. Quran san. Anak semuanya berjaya, profesor, profesor media, anak accountant, berbagai-bagai anak dia. Lalu mana Ustaz didik anak-anak ini ya? Al-Quran san. Semuanya, everything else, all Al-Quran. Ini anak kita ni. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau Quran ni perempuan diturun di atas gunung, apa jadi gunung tu? Apa jadi gunung tu? Pecah, meletup gunung itu. Pasal nak tampung Al-Quran. Seluruh dunia itu Al-Quran, seluruh cakrawala itu Al-Quran, seluruh lautan itu Al-Quran, seluruh burung-burung angkasa itu Al-Quran, seluruh kapal-kapal di laut itu Al-Quran. Dan tuan-tuan merasakan kehebatan Al-Quran di Al-Faizin ini. Akhirnya tuan-tuan saya mula pukul apa tadi? 9.30. 9.45. Saya ada lagi dalam 8 minit lagi. Sini ada minum pukul 10 ada minum kah? Sendiri buat sendiri kan? Buat sendiri. Ada lebih tak ada lebih. Saudara, yang akhir ni saya nak tinggalkan 3 pesan. Pesan ni bila saya bersama dengan Profesor Harundin, tu ingat kan? Profesor Harundin, Hasan Din, Ismail Kamus, Hashim Yahya,
bekas Mufti Selangor. Siapa nama bekas Mufti Selangor? Datuk Ishak Bahru. Lah, yang muda-muda ni tak apa nak tahu ke? Ingatkah nama-nama tu? Harun Din, Hasan Din, Ismail Kamus, Hashim Yahya, Ishak Bahru. Jangan lupa yang keenam, Hasan Ali. Jadi dia selalu tinggal pesan dekat saya. Ni kita selalulah. Kita gebang-gebang sama, kita makan roti canai sama, kita makan kalau di Sungai Dua tu kita makan mi udang bersama. Kalau kita pergi Penang tu kita makan nasi kandar yang hebat tu, sama kan? Jadi kita cerita-cerita, selalu kita cerita ada 3-4 perkara untuk hidup supaya kita menjadi kekasih Allah. Pertama, tuan-tuan, hubungan dengan Allah sepanjang masa we have got to uphold hubungan kita dengan Allah. Apa antara hubungan kita dengan Allah? Salat. Jangan tinggal salat fardu, perbanyakkan salat sunat. Jangan tinggal fardu, perbanyakkan salat sunat. Sunat. Qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya. Jangan tinggal duha. Sembahyang taubat pukul 5 pagi, 5:30 sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Buat. Allah terima tak terima, kita pulang kepada Allah. Tapi buat. Aku dah tinggal ni, aku dah tertinggal ni. Tetapi dah sampai mana, dah sampai Petar Ipoh, aku baru nak beli tiket di Kuala Lumpur. Nombor 2. Jangan tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan tinggal sunnah kehidupan Nabi. Di sini dilatih sunnah. Sini kalau tuan-tuan pegang minum ni, pegang tangan kiri. Kalau ustaz lalu kah, dia jelin kita. Sebab di sini dilatih kita ikut sunnah. Minum dengan tangan kanan. Di sini kita berasa tak sedap sangat kalau minum sambil berdiri. Tapi kalau rumah sekali-sekali sambil goreng apa-apa pun tumeh tak kisahlah berdiri kah, duduk kah, baring kah. Itu akhlak. Nabi ni banyak tinggal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ni masih hidup lagi, bernapas lagi, pastikan kita di depan. Kita ni lokomotif, kepala ketapi, anak-anak ketapi ni, belakang ni, anak kita ikut jalur kita, menantu kita ikut jalur kita, cucu kita ikut jalur kita. Dan tuan-tuan telah meletakkan satu jaluran yang sahih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kawan. Yang keempat saudara, insya-Allah dalam hidup ini, dua ini nak dijaga. Dua ni. Nasihat anak guna dua ini, nasihat menantu guna dua ini, nasihat sahabat guna dua ini, nasihat cucu guna dua ini. Jangan tinggal solat, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal salat, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal solat, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal salat, jangan tinggal Quran. Dan saya yakin dua-dua sumber ini, inilah yang menjadi pegangan harian dalam hidup kita di Al-Faizin ini. Tak ada ustaz yang datang tak sebut Quran. Tak ada saya berasa. Pada berapa lama dah di pondok ni?
5 tahun. Dia betul saya tanya tu pasal Seri Datul Lail. Dia ada nur, tuan-tuan. Dia ada nur, mesti ada nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya bertitih-titih di atas cahaya. Di akhirat nanti, tuan-tuan, cahaya itu terpancar daripada mana? Daripada dahi kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Daripada dahi-dahi mereka tergambar cahaya-cahaya. Mereka berwuduk, mereka sembahyang menyembah Allah. Ni, tuan-tuan ni, perempuan ni. Ni anak-anak kita ni. Cahaya itu. Salat, Quran. Quran jadi penghujah. Esok, tuan-tuan dan puan, besok di kubur, besok bila malaikat muka nakir tanya kita, dia nak tibai kita bagian kepala, dia nak tibai kepala. Quran datang. Dan. Quran lindungkan kepala kita daripada ditibai. Quran datang. Nak tibai di bagian perut, Quran datang ke bahagian perut. Nak ditimbang, nak tibai bagian pungkok. Pungkok kan? Orang sini kata pungkok kan? Saya ni, mak saya orang Kota Sarang Semut. Jadi boleh sikit lah bahasa Kedah ni. Pak saya orang Batu Pahat, Johor. Mak saya Kota Sarang Semut di Salah, Kuala Salah. Tu mak belah mak. Ada lagi lah mak menakan, pak menakan di sana tu. Jadi boleh sikit lah bahasa Kedah ni. Ajuk-ajuk tu boleh lah. Jadi tuan-tuan ni, insyaAllah tadi Al-Quran datang. Sampai Al-Quran mengadu kepada Allah. Ya Allah, ringankan peperiksaan, ringankan ujian ke atas hamba Allah ini, ya Allah. Tu Quran. Bukan anak kita tak ada situ. Bukan suami kita tak ada situ. Kita bersaurangan dengan kain kafan. Tuan-tuan, kawan tuan-tuan ialah kain kafan. Jadi dah lebih masa dah ni. Macam mana? Kalau pukul 11, saya ingat puan sambung majalah. Okey, yang akhir. Yang akhir tuan-tuan, saya nak pesan diri saya, nak pesan dia bukan pesan apa pun. Rumah tangga kita ini kena aman. Saudara, hilang masa bermasam muka dengan suami sepanjang di sini. Hilang masa bermasam muka dengan menantu, dengan anak sepanjang kita ada di sini. Dan hilang masa bermasam muka dengan teman-teman yang sama-sama kita untuk meraih syurga di Al-Faizin ini. Tak mau. Kita tak mau, none of you to become a generator. Orang yang memulakan masa muka. Jangan. Habis. Masa muka tak ikhlas. Apa yang sedang buat 5 tahun to be wiped out. Jangan. Bersihkan hati. Di sini ni tempat namanya tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Bersih hati, nak bersih. Nak klorokskan. Nak detolkan. Apa lagi? Nak briskan. Nak fabkan. Apa lagi? Dirikan hati kita. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan. Hanya ada satu perkara saya nak sebut. Ini tak payahlah. Ini exactly yang saya nak buat ni. Tuan-tuan ambil saja. Bagi anak-anak, bagi sahabat. Tuan-tuan ambil gambar dia. Dan saya hendak tuan-tuan hubungi saya terus. Nanti kepada siapa ada wakil perempuan kat sini ni, nanti saya akan bagi satu orang, isi saja nama, telefon untuk saya hubungi, dan lepas tu dia sebarkan butir-butiran yang ini. Macam ini yang kita nak buat. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah di tanah 7 ekar yang sudah diwakaf. Nama tanah itu ialah Majlis Agama Islam Pahang.
Tempatnya di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang, Darul Makmur. Saya dilantik sebagai pengurus mentadbirkan kawasan yang telah diwakaf ini 7 ekar. Semua sistemnya melalui wakaf. Tuan-tuan, biliknya satu bilik boleh masuk katil, 2 katil bujang, 2 katil, dua double bed. Ada dapur moden, ada bilik air pancuk moden, dan tu ada ruang tamu yang moden. Dekat situ, tuan-tuan. Dan keselesaannya 3.5 star. Kita biasa hotel 3 star. This one is 3.5 star. Kita nak jadi selesa sebab kita nak dia mendekati Allah dalam keadaan selesa, tak ada gangguan-gangguan dekat sini. Jadi dekat sini ada 3 program. Yang pertama, pusat pengajian. Nah, the word is pengajian. Pusat pengajian warga emas. Lagu sinilah. Yang kedua, ada berbeza dengan sini, pusat penjagaan. Lain tadi pengajian, ini penjagaan warga tua. Namanya tuan-tuan old age home care. Old age, the aged home care. Orang tua-tua jaga. Syaratnya bukan bedridden, syaratnya bukan wheelchair, syaratnya mereka boleh mengurus diri. Kita sediakan makanannya, kita sediakan pakaiannya, kita sediakan ubat-ubatnya, kita sediakan kepulannya. Tetapi yang pentingnya, kita sediakan rohaninya, kita sediakan jiwanya, kita sediakan akainya, kita kerjakan perbuatannya, kita sediakan kelakuannya, kita sediakan akhlaknya. Okay. Yang ketiga, yang tak ada di sini, mungkin tak ada di sini, ada 5 modul kursus. Satu kursus modulnya 1 minggu. Habis 1 minggu balik, bila lapang mai pula minggu kedua. Bila lapang mai minggu ketiga. Sampai 5 modul, 1 modul 7 hari. Duduk di sana, makan disediakan, tempat disediakan, semuanya disediakan, gurunya disediakan, keselesaannya disediakan. Apa nama programnya? Mati dalam Husnul Khatimah modul 1, mati dalam Husnul Khatimah modul 2, mati dalam Husnul Khatimah modul 3, 4, dan mati dalam Husnul Khatimah modul 5. Sampai 5 modul, dia dapat satu perspektif, the right perspective, the very clear perspective in life. Macam mana nak mati dalam Husnul Khatimah? Lagu mana nak mati di akhirnya? Boleh mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita nak merealisasikan doa yang kita selalu aminkan? Lagu mana bunyi doa itu? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Lagi? Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Lagu mana? Inilah tempatnya, tuan-tuan. Ini tempatnya. Jadi tuan-tuan ambil ni. Ambil bukan nak menyaingi tempat ni, jangan silap pula, bukan. Yang tempat inilah yang ini. Ini sekarang ni sedang dalam pembinaan, kita sudah buat groundwork. Maknanya earthwork, kerja-kerja tanah sedang dibuat. Groundbreaking dia dalam bulan September. Pecah tanah dalam bulan September akan datang. Jadi dia punya masjid punya besar. Masjid saja 3.8 juta ringgit. Boleh menampung 600 orang. Masjid besar boleh tampung 600 orang. Tadi itu yang nak dibina, dan lain-lain pun nak dibina, insya-Allah, tuan-tuan. Ni, nanti tuan-tuan ambil. Kalau tuan-tuan nak derma, sila. Tak mau derma pun tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Ambillah. Sebarkan. Nanti tengok dalam Facebook saya, dalam TikTok saya dan sebagainya. Boleh sebarkan. Yang kedua, buku. Saya dah tulis 40 buku. Berapa buku saya tulis, tuan-tuan? 40 buku. Ini buku yang terakhir, 3 buku yang terakhir. Bacalah buku ni, tuan-tuan. Baca buku ni. Bukan kerana saya tulis, tapi isinya itu saya kata sesuai sangat dibaca. Anak-anak kena baca, menantu kena baca, tuan-tuan kena baca, siapa pun kena baca buku ni. Tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Bukankah itu impian perempuan? Nak mati dalam Husnul Khatimah. Inilah. Bukankah itu impian anak-anak untuk mati dalam Husnul Khatimah? Inilah dia. Seluruh ceritanya. Dan kita tak tahu jadi tahu, daripada tak ingat jadi ingat. Dan dia tak menong, kita menongkan. Kalau kita tak fikir, kita fikirkan. Untuk mati dalam Husnul Khatimah. Buku yang kedua, anak-anak kita ni. Saya hendak anak tuan-tuan bila baca buku ni terus terfikir dia nak ubah cara hidup anak-anak ni supaya mereka semua menjadi anak yang soleh, anak yang solehah.
Kita hendak mereka jadi anak yang soleh, anak solehah. Bila tuan-tuan nanti tuan-tuan berada bedridden, anak-anak ni dengan sendirinya terpanggil untuk pergi basuh najis mak dan ayah. Dia tak mau pakai glove. Pasal mak dulu baju najis aku tak pakai glove. Najis mak tu wangi, Allah wangikan najisnya. Sebab hatinya wangi memberikan khidmat kepada ibu dan ayah sebagai anak yang salih, anak yang salihah. Saudara mesti ada anak yang salih, anak yang salihah. Kalau tuan-tuan mati, duduk di sini mati, tapi anak kita tak salat, anak kita tak jaga diri, anak kita tak ikut atur Islam, anak kita berkelahi pasal getah yang kita tinggalkan, tuan-tuan akan tersiksa di kuburan nanti. Jadi ini nama bukunya, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Bacalah buku ni, tuan-tuan, baca buku ni. Jadi, saya tulis buku ni sebagainya kadang-kadang ada mengalir air mata tulis buku ni. Fikir anak-anaknya, anak derhaka tuan-tuan, anak kita. Bahasanya derhaka, perkataannya derhaka, intonasinya derhaka. Pilihan katanya cakap dengan anak-anak, adik-adik sama dengan mak dia, bahasa yang sama, tak boleh. Tak hormat mak, tak hormat ayah, tak dengar kata mak, tak dengar kata ayah. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Okey. Buku yang ketiga, ni. Suami isteri, suami isteri. Buku ni tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, itu rendah. Isteriku bukan ahli syurga, itu rendah. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Nama buku ni Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni untuk isteri saya, untuk anak saya. Saya tulis buku ni untuk isteri-isteri manusia yang lain dalam dunia ini, supaya ada satu aliran pemikiran kepada isteri-isteri. Mereka mati di alam akhirat nanti, mereka bukan jadi ahli syurga, mereka bukan jadi bidadari syurga, mereka jadi ketua bidadari syurga. Apa amalannya? Di hujung ni, tuan-tuan, ada satu bai'ah di sisi Allah, tak salah 24-27. Ya aku nak begini, ya aku nak begini, ya aku nak begini. Ni. Jadi tuan-tuan, ini ada buku ni ada di sini. Kalau tak sini pun boleh dibeli cara transfer, kata tuan-tuan, transfer pergi ATM. Tiga dia tiga serangkai ni. Tiga serangkai ni RM90. Satu RM30. Okey. Transfer boleh, online boleh, satu lagi QRP boleh. QRP nanti ada boleh dapatkan nanti ada ni. Mana pula pilih? Ada dah. Nanti dapat dia ada punya brochure dia. Kat situ ada QR code dia. QR code bayar ke situ. Jadi kepada siapa-siapa yang tidak bersedia agaknya untuk transfer dan sebagainya, ya, boleh transfer, bagi resit, tulis nama, tulis alamat, dalam 4 hari tuan-tuan terima melalui pos, insya-Allah. Buku ni tak ada di kedai-kedai, tak ada. Hanya terus daripada kami lah, daripada Yayasan Kebajikan Sabah, insya-Allah. Satu lagi, tuan-tuan, ya, ini ada kad. Ini kad saya. Ambil kad ini. Di belakang kad ini ada 6 media sosial yang saya berdakwah. Hari-hari ada new posting, hari-hari ada posting baru, hari-hari. Tuan-tuan, inilah cara bawa Islam menggunakan alam-alam maya ni. Hari-hari. Apa tuan-tuan buat? Screenshot, ambil gambar dia, sebar kepada anak, isteri, adik, abang, kakak, saudara-saudara, sahabat-sahabat, seramai mungkin. Tuan-tuan menjalankan satu usaha dakwah. Atas nama tuan-tuan edarkan satu kad ini melalui online tu, Allah buka satu pintu syurga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini dakwah kita, dakwah. Ambillah kad ini nanti, tuan-tuan. Tak cukup, ada di luar sana, ada sahabat saya di luar sana. Buku pun ada di luar sana. Brosur tadi ini pun ada di luar sana. Ada satu lagi brosur tentang buku. Dalam brosur tu nanti ada QR code, ya, QR Pay. Boleh tuan-tuan lakukan, insya-Allah. Daripada anak-anak yang saya hormati, pada ni kita punya menantu saya ni. Menantu saya seorang engineer ni, Reza namanya. Ikut saya ni, tuan-tuan sekali-sekali ikut bantu saya ni. Dia sedang edarkan kita punya apa, kan? Insya-Allah. Jadi ya, buku tu, yang buku punya apa tu, Reza? Buku punya
apa tu, brochure tu, flyers. Lepas tu ada dia punya QR code dia. Jadi tuan-tuan nampak, insya-Allah ini ada kad dekat belakang luar tu pun ada kad, boleh ambil. Tolong sebarkan tuan-tuan, sebarkan. Bagilah peluang. Mungkin anak-anak kita tak datang dalam majlis macam ini, tak datang surau, tak datang masjid, tapi mari saya bertemu dengan mereka di alam maya, tuan-tuan dan puan. Saya bertemu dengan mereka di alam maya, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita doa sikit ya, penutup ni kita doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehadiran kami. Kami datang untuk Engkau. Kami datang membesarkan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami datang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang memperbaiki diri kami. Kami datang mencerminkan diri kami, wahai Allah, wahai Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami yang terlalu banyak itu, wahai Allah. Kalau Kau tidak mengampunkan kami hari ini, hari mana lagi yang Kau ampunkan kami? Kalau Kau tidak sayangi kami hari ini, hari yang mana lagi Kau akan sayangi kami? Kalau Kau tidak rahmati kami hari ini, hari yang mana lagi Kau rahmati kami? Kalau kami tidak redai kami hari ini, hari yang mana lagi Kau akan meredai kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah taufik dan hidayah Kau kepada kami. Masukkan sebutir hidayah dalam diri kami. Masukkan sebutir hidayah dalam hati kami, wahai Allah. Masukkan sebutir hidayah dalam hati suami kami dan isteri kami. Masukkan sebutir hidayah kepada anak laki-laki, anak perempuan kami. Masukkan sebutir hidayah kepada menantu-menantu kami. Masukkan sebutir hidayah kepada anak cucu kami sampai generasi yang terakhir sebelum kiamat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami memerlukan hidayah daripada Engkau, wahai Allah. Kami tak boleh hidup tanpa hidayah. Kami tidak boleh mengakhirkan umur tanpa hidayah. Kami tidak boleh berdepan dengan malaikat maut tanpa hidayah. Kami tidak boleh dicabut nyawa kami tanpa hidayah. Kami tidak boleh ditalqinkan tanpa hidayah. Kami tidak boleh dimandi mayatkan tanpa hidayah. Kami tidak boleh dikafankan tanpa hidayah. Kami tidak boleh disemayangkan tanpa hidayah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah. Bila rahmat dan rahim Kau kepada penghuni-penghuni Al-Faizin ini, wahai Allah. Penghuni yang lama, yang baru, yang datang di sini, wahai Allah. Bukakan hati mereka. Terimalah amal mereka, wahai Allah. Sayangilah, kasihan mereka dan selamatkan mereka, wahai Allah. Kau datangkan malaikat untuk menghindarkan segala bara bahaya daripada mereka, wahai Allah. Kau datangkan malaikat untuk membetulkan kehidupan mereka, membetulkan hati mereka, memutihkan jiwa mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sayangilah anak-anak mereka. Kau sayangilah anak mereka supaya anak mereka sepanjang masa berkomunikasi, bermesra dengan mereka sebagai ibu dan ayah, wahai Allah. Jangan putus di antara silaturahim di antara mereka, wahai Allah. Ya Allah, kepada mereka yang memikirkan tempat ini, kepada mereka yang merancangkan tempat ini, yang menguruskan tempat ini, berkatilah, hargailah, ya Allah. Sayangilah, wahai Allah. Sayangilah ketuanya dan juga seluruh anggota keluarganya. Sayangilah seluruh anggota yang mengkhidmati kami, teman-teman sekerja yang mengkhidmati kami di tempat ini, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Matikan kami dalam iman, wahai Allah. Matikan kami dalam taqwa, wahai Allah. Matikan kami dalam ihsan. Satukan hati kami dengan suami kami, dengan isteri kami. Satukan hati kami dengan anak kami, dengan menantu kami. Satukan hati kami dengan seluruh anggota keluarga kami yang jauh, yang dekat, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami letakkan kehidupan kami atas pilihan Engkau, wahai Allah. Letakkan pilihan yang terbaik untuk kami, syurga-Mu, wahai Allah. Syurga-Mu, wahai Allah. Syurga-Mu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.